Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Dasar warsa ini kita sering mendengar omelan dari bibir ke bibir umat manusia yang mengatakan tentang besi yang sering dikaitkan dengan kekuatan dan ketahanannya yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapakah Allah memilih untuk membicarakan tentang besi di dalam Al-Quran? Pastinya ada mutiara tersembunyi yang perlu kita gali. Oleh itu, antara perkara yang bakal mewarnai fokus perbincangan kita pada hari ini termasuklah asal-usul besi dan bagaimanakah besi terbentuk, manfaat besi kepada bumi serta pengajaran daripada penurunan besi. Tahukah anda, besi juga dijadikan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Quran? Surah ini dinamakan sebagai Surah Al-Hadid, mengandungi 29 ayat dan diturunkan selepas Perang Uhud sebelum Perjanjian Hudaibiyah. Pada masa itu, Allah sebenarnya sedang memberikan isyarat kepada kaum muslimin untuk berperang. Tuan-tuan dan puan-puan, nama besi dikatakan berasal daripada perkataan besi sendiri, iaitu dari orang Anglo-Saxon dan perkataan iron daripada penduduk Skandinavia. Perkara ini juga telah dibuktikan di dalam Al-Quran. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat kepada manusia. Surah Al-Hadid ayat 25. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak anda untuk berfikir sejenak. Mengapakah di sini Allah menggunakan perkataan kami turunkan? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran yang lain, setiap kali Allah membicarakan tentang asal-usul sesuatu perkara, pastinya dengan menggunakan perkataan menciptakan. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Imam Al-Qurtubi sendiri telah menukilkan pandangan beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahawa besi sebenarnya diturunkan daripada langit. Perkara ini disokong sendiri oleh sahabat Umar Al-Khattab yang mengatakan Allah menurunkan 4 perkara dari langit dan salah satunya ialah besi. Buktinya, pada akhir abad ke-20, para saintis telah menjumpai bahawa pembentukan besi memerlukan sekurang-kurangnya 4 kali ganda suhu matahari. Suhu ini amatlah tinggi. Oleh itu, ianya akan terjadi hanya di bintang melalui proses ledakan supernova. Hasilnya akan tersebar sebagai meteorit dan ditarik sendiri oleh graviti bumi. Memetik wasitah nirmala yang seterusnya, apakah kepentingan besi kepada bumi? Tahukah anda, bumi mempunyai perisai yang dikenali sebagai gelung Van Allen. Gelung Van Allen ini sendiri telah melindungi bumi daripada nyalaan suria. Ianya terbentuk daripada radiasi besi dan nikel yang amat kuat daripada perut bumi, seterusnya membentuk medan magnet yang besar. Jika ditelusuri dengan lebih mendalam, sejak zaman dahulu lagi, besi telah dijadikan sebagai peralatan perang, iaitu untuk membuat senjata dan baju besi. Perkara ini telah diajar oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَعَلَّمْنَاهُ صَعْنَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untuk kamu agar untuk melindungi diri kamu dalam peperangan. Adakah kamu bersyukur kepada Allah? Surah Al-Anbiya ayat 80. Bertitik tolak daripada itu, di dalam buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul telah merekodkan bahawa Nabi Daud merupakan
manusia pertama yang pernah membuat baju besi. Tambahan pula di dalam surah Saba ayat 10 telah menukilkan bahawa Nabi Daud dapat melenturkan besi dan merupakan pengasas penggunaan besi di dalam peperangan. Manakala dari sudut perubatan pula, Dr. Andreas Jones daripada Hospital Schareit, Jerman telah membuat kajian penggunaan besi oksida untuk merawat kanser yang menggunakan teknik magnetic fluid hyperthermia untuk memusnahkan sel kanser tanpa memberi kerosakan kepada sel yang sihat. Selari dengan perkembangan sains dan teknologi, besi telah diolah dan digunakan secara meluas di dalam pelbagai industri, termasuklah industri besi dan keluli, industri pembuatan, industri automotif dan pelbagai lagi. Benih yang baik jika dicampak ke laut menjadi pulau, dilontar ke langit menjadi bintang. Perumpamaan ini amatlah sesuai dengan besi. Bulan semakin terang, bayang kian jelas. Sudah terang lagi bersuluh bahawa turunnya besi ke bumi bukanlah satu malapetaka, bahkan ia memberikan rahmat untuk penggunaan teknologi manusia. Sebelum saya meletakkan noktah di dalam wadah diskusi ini, izinkan saya mengalunkan sebuah pantun. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan diminta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.